من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Ahadis Al-Muntakhabah yang dikarang ataupun disusun oleh Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توسك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك وطهروا أفواهكم للقرآن رواه البزار. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang hamba bersugi kemudian bangun bersolat, maknanya dia bersugi kemudian dia pergi solat, pergi semayang, maka seorang malaikat akan berdiri di belakangnya mendengar dengan penuh perhatian akan bacaannya. Kemudian malaikat itu akan menghampirinya sehingga dia meletakkan mulutnya pada mulut orang itu. Maka segala lafaz bacaan Al-Quran yang keluar dari mulutnya akan terus masuk ke perut malaikat itu. Jadi ini nak menggambarkan bahawasanya orang itu, hamba Allah ni yang buat macam tu dan mendapat kemuliaan dengan malaikat buat macam tu pada dia, menjadi orang yang dikasihi oleh para malaikat. Maknanya malaikat semua sayang kat dia, malaikat suka dekat dia. Oleh itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu membersihkan mulut kamu, yakni dengan mengambil berat untuk bersugi, untuk tilawah Al-Quran, untuk baca Al-Quran. Hadis ini adalah riwayat Al-Bazzar, dan kalau mengikut catatan di sini warijaluhu siqat, dan perawi-perawinya adalah dipercayai, siqah, ya, boleh dipercayai. Jadi ini kita tengok di alam malaikat sana, bila satu orang tu bersugi kemudian solat, maka setiap bacaan dalam solat dia itu terutama bacaan Al-Quran yang ada dalam semasa dia solat mendapat perhatian daripada malaikat, dan malaikat begitu suka, sehingga Nabi SAW menggambarkan malaikat akan mendekatkan mulut-mulut mereka kepada mulut orang itu untuk bacaan tadi. Maknanya malaikat suka sangatlah tu. Jadi inilah ini khabar daripada alam malaikat yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW conclude cerita ini, khabar ini dengan apa? Fatahhiru afwahakum lil Quran, maka sebab itu maka hendaklah kamu bersihkan, yakni dengan mengambil berat tentang bersugi untuk tujuan nak baca Quran tadi, bacaan Al-Quran tadi. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atani bisiwakin afdalu min 70 rak'atan bighairi siwak rawahu al-Bazzar. Di Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua rakaat solat, rak'atani, dua rakaat solat setelah bersugi, lebih afdal di sisi Allah daripada 70 rakaat tanpa bersugi. Afdalu min 70 rak'atan bighairi siwakin. Lebih baik daripada
solat 70 rakaat tanpa bersugi. Hadis ini rawahul Bazzar wa rijaluhu mausuqun. Hadis ini adalah riwayat Imam Al-Bazzar dengan perawi-perawinya adalah dipercayai sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Majma'uz Zawaid. Jadi 2 rakaat ni lebih afdal, lebih utama, lebih mulia daripada 70. Itu nak menggambarkan betapa sekali kelebihan kita bersugi. Jadi ada satu cerita ni, seorang ulama ni di Pakistan. Dia pergi satu kampung lah. Kemudian masa nak masuk solat, biasalah nak solat pergi masjid, tiba-tiba ada satu orang pakcik ni, orang tua lah, menangis. Duk menangis sedih kan. Jadi kawan ni pun, ulama dia kata, kenapa ni pakcik? Kenapa duk menangis ni cacah? Maka kata pakcik tu, sugi aku hilang kan. Sugi aku hilang. Dia kata ulama ni, sugi aku kan, apa masalah? Lepas ni aku boleh bagi. Aku boleh beri kat engkau, nak banyak mana pun aku boleh bagi kan. Katanya ulama, orang pakcik tua ni, dia kata bukan masalah saya sekarang ni, masalahnya saya nak kita dah nak solat kan. Kita dah nak solat ni, bila aku dah tak ada sugi aku ni, maknanya macam mana dengan solat aku dah rugi solat yang lebih baik daripada 70 kali solat kan. Menangis pakcik. Ini sekali orang yang telah usaha kan mencari redha Allah Subhanahu taala. Bagi mereka benda-benda macam ni sangat penting kan, sangat penting. Orang ada iman, orang yang yakin dengan janji Allah dan mencari-cari redha Allah. Dia rasa rugi sangat dah dia. Sebab apa? Kali ni dia bersolat tanpa dapat bersugi kan. Sebab kayu sugi dia hilang. Ulama tadi cukup terkesan dengan pakcik ni kan. Sedangkan dia ni ulama besar. Pun tidak sampai tahap tu penghayatan dia. Pakcik ni kata, macam mana aku kan masalah tak boleh beli. Masalah sekarang kita dah nak solat, aku sekarang dah rugi solat, aku akan kerugian solat yang 70 kali lebih baik dengan sebab aku tak ada ataupun hilang kayu sugi aku ni. Jadi inilah perkara yang kita nak usaha juga dalam diri kita, keyakinan dengan janji-janji Allah dan Rasul. Kita sentiasa yakin dan kita sentiasa mencari, berusaha mencari apa saja peluang yang boleh membuatkan kita diredai oleh Allah, disukai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengar ni Allah Taala bagi taufik untuk kita faham, kita dapat amal dan kita dapat sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya rahmal masakin, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau lah yang maha pencipta, Engkau lah yang menguasai segala ciptaan. Tidak akan berlaku apa-apa pun di alam ini, baik di bumi, di langit, melainkan hanya dengan izin-Mu ya Allah. Wahai Allah, apa yang Kau kehendaki itu saja yang akan terjadi, dan apa yang Kau tidak kehendaki sama sekali tidak akan terjadi. Wahai Allah, dengan segala kehebatan-Mu, segala kebesaran-Mu, segala keagungan-Mu, inilah ya Allah kami memohon segala limpah rahman-Mu, rahim-Mu, supaya Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saleh, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang muslih, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang akan menjadi sebaik-baik umat kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah wuduk kami wuduk yang sempurna, wuduk yang akan membersihkan kami daripada hadas, wuduk yang akan membersihkan kami dari segala najis, wuduk yang akan membersihkan kami dari segala dosa, wuduk yang akan menyelamatkan kami di akhirat nanti ya Allah, yang akan menyebabkan menjadi punca cahaya pada kami di akhirat nanti ya Allah, wuduk yang akan menjadi gerbang kepada redha-Mu pada kami ya Allah. Wahai Allah, berilah kami kekuatan untuk kami jaga solat-solat kami ya Allah, baik yang fardu maupun yang sunat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah diri kami dan zuriat kami hingga kiamat,
supaya menjadi orang yang menjaga solat, sungguh-sungguh menjaga solat, baik solat yang fardu maupun yang sunat, baik siang atau malam, pagi, penja, subuh, petang. Ya Allah, tidak ada daya upaya melainkan hanya dengan rahmat-Mu, tidak ada daya upaya melainkan dengan izin-Mu. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.